السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وأهلنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى شيخنا الشيخ حج محمد عيسى بن أحمد أنصار الله وأصولهم وفروعهم الآخذين، خصوصا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المستغفرين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من الموحدين، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من المخلصين له الدين، واجعلنا من العارفين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sambung kitab Alamat Kiamat malam ini, muka surat 107 dan yang ketujuh daripadanya. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi, amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan yang ketujuh daripadanya, dan yang ketujuh daripadanya itu hadis yang meriwayat akannya oleh Ad-Duhak daripada Ibnu Abbas, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama'u hadhihi al-ummati rajulani, rajulun atahu Allahu ilman fabadalahu linnasi wa lam ya'khudh alaihi tama'an wa lam yashtari, betul je.
Asalnya itu ada huruf ilat, alif, ya tak ada titik, tak dibaca dengan lam yashtar. Patutnya kalau masuk amil jazam lam, jadi lam yashtar, tapi tak baca lam yashtar, baca lam yashtari, kerana ada huruf ilat selepas ra tu huruf alif tak ada titik, ataupun ya tak ada titik. Jadi dia hazaf huruf ilat tu jadi lam yashtari. Ni orang ngaji nahwu ni. Walam yashtari bihi thamanan fadzalika yusalli alaihi tayrus samai wa hitanul ma'i wa dawabbul ardi wal kiramul katibuna yaqdumu ala Allahi azza wa jalla yaumal qiyamah sayyidan syarifan hatta yurafiqul mursalin wa rajulun atahu Allahu ilman fid dunya fadhanna bihi ala ibadillahi wa akhadha tama'an washtara bihi thamanan fadzalika ya'ti bilijamin min narin yunadi munadin ala ru'usil khalaiqi hadza fulan bin fulan atahu Allahu ilman fid dunya fadhanna bihi ala ibadihi wa akhadha bihi tama'an washtara bihi thamanan fayu'adzabu hatta yufraghu min hisabin nas. Bermaknanya itu baca hatta yufragha, hatta amin nasa hatta yufragha min hisabin nas. Bermaknanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula alim ulama daripada umat ini dua bahagi. Pertama, orang yang laki-laki mendatang akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu pengetahuan. Dua laki-laki ini dua orang, tak kira laki-laki ke perempuan. Ni kira orang alim, tak kira laki-laki, tak kira orang perempuan. Mendatang akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu pengetahuan. Yang ni Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ilmu pengetahuan. Allah kurnia dia banyak ilmu. Itulah ilmu agama yang banyak, yang tinggi. Selepas itu maka ia memberi dan mengajar bagi manusia. Dan padahal ini hal keadaan dia duduk mengajar tu, tidak mengambil di atas pengajaran itu akan upahnya daripada gaji. Maknanya dia tak mengharapkan sagu hati, sedekah, gaji, zakat, fidyah, apa jugalah daripada manusia, semata-mata mencari redha Allah dan kasih sayang Allah sahaja. Dan tidak pula ia menukar dengan ilmu pengetahuannya itu akan tukaran dunia. Bukanlah nak kelebihan boleh terbang ke apa bala, tak. Bahkan ia mengajar kerana Allah juga. Yakni kerana apa, dia mengajar lagu tu jadi dia. Kenapa dia mengajar kerana Allah? Kerana dia mengenal Allah.
Kadang-kadang orang ni ada ilmu tauhid tapi tak mengenal Allah. Banyak ilmu tapi tak kenal yang ampunya ilmu, maka dia akan kecundang, jatuh ke lembah kehinaan. Jadi banyak ilmu bukan memastikan ia selamat dunia dan akhirat. Kemana ilmu tu dibawa? Adakah untuk mengenal dunia, mencari dunia, ataupun nak mengenal Allah? Adakah ilmu itu untuk menjadikan dirinya orang yang rasa hidup bertuhan? Maka demikian lagi yang tersebut itu mendoa dan mengistighfar di atasnya laki-laki itu oleh 4. Apa yang 4? Yang pertama mendoa dan mengistighfar oleh segala burung pada langit, burung-burung unggas yang berterbangan itu mendoakan dia. Yang kedua, mendoa dan mengistighfar oleh segala ikan yang di dalam air. Kalaulah ada kolam, dia ada kolam ikan kat rumah dia, ya, ikan-ikan duduk memohon istighfar kepada dia. Dan yang ketiganya mendoa dan mengistighfar oleh segala malaikat yang mulia, yang menulis segala kebajikan dan segala kejahatan segala hamba Allah Ta'ala. Padahal datanglah, yakni datanglah ataupun kembalilah oleh laki-laki itu di atas Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak, padahal ia jadi penghulu yang mulia, hingga ia jadi berkawan akan segala nabi yang jadi rasul di dalam syurga Firdaus yang paling tinggi sekali, yakni syurga yang paling tinggi nikmatnya di dalam negeri akhirat. Baik, inilah dia ulama yang dinamakan ulama ul akhirah. Dia ada ilmu dan dia menyampaikan ilmu kepada manusia, tidak mengharapkan upah, tak mengharapkan gaji, ya, tak ada pasal nak demand harga, ya, bukan nak cari keuntungan dunia dengan ilmu yang dia pelajari. Yang kedua, seorang laki-laki yang mendatang akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu pengetahuan, yakni orang yang diberi oleh Allah Ta'ala akan kealiman. Maka sayang ia, yakni maka rugi ia. Sayang maknanya rugi dia, dengan dia di atas mengajar segala hamba, ya, dengan dia dengan ilmu itu di atas mengajar segala hamba Allah Ta'ala, dan mengambil ia di atas pengajaran akan upahnya daripada gaji, dengan sekira-kira jikalau tidak bergaji langsung tidak mengajar. Ini jenis no money no talk. Bahkan berhadap ia kepada dunia dengan perniagaan dan lainnya, sambil dia mengajar, sambil dia menegur. Ini ada hadis yang lain, Nabi melarang da'i-da'i ini berniaga semasa mengajar. Habis itu bukankah Nabi kata inna ahaqqa akhaztum alaihi ajra kitabullah, sesungguhnya yang lebih berhak kamu mengambil upah ialah mengambil upah membacakan kitab Allah, yakni mengajarkan ilmu agama. Baik, bukanlah semata-mata makan gaji itu haram, bukanlah semata-mata mengambil upah itu haram. Tapi yang haramnya kalau dia belajar niat semata-mata nak makan gaji, niat semata-mata nak mengambil upah di atas pengajaran bila dia alim nanti. Dan bila dia alim pula dia buat apa yang dia niat tu, maka yang salah tu bukanlah makan gaji tu,
Yang salah tu bukan mengambil upah tu. Yang salah tu bukan demand harga untuk berceramah tu. Yang salahnya apakah niat dia? Adakah niat untuk meninggikan agama ataupun untuk meninggikan rumahnya, meninggikan jumlah hartanya, memperbanyakkan wang simpanannya. Jadi bukan salah makan gaji. Imam Ghazali pun makan gaji. Ya. Banyak imam-imam yang alim ulama, yang waliullah pun ada yang makan gaji. Bukan salah makan gaji, tetapi dia menyampaikan ilmu tu apakah niatnya. Bahkan berhadap ia kepada dunia dengan perniagaan dan lainnya, dan menukar ia dengan ilmu pengetahuan itu akan harga, yakni harga yang murah. Macam mana kata menukar ilmu dengan harga yang murah? Menukar ilmu dengan harga yang murah ni ialah dia menjual agama dengan harga yang murah. Jual macam mana? Yang haram dia kata halal, yang halal dia kata haram, yang agama dia kata bukan, yang bukan agama dia kata inilah agama. Pasal apa? Pasal demi upah yang tidak seberapa, samanan qalila. Nah ni puak ni banyak ni. Ya, pasal nak dapat upah sanggup. Ya, di karang-karang ni buku-buku agama yang menjurus kepada apa yang disukai oleh pemerintah. Pemerintah pula dia suruh karang buku agama tadi supaya rakyat nampak dia tu tak salah. Nah, dia tu di jalan yang benar. Walaupun jelas terang tang-tang dia buat benda salah, iaitu tidak menghukum dengan hukum Allah. Baik. Maka demikian lagi tersebut itu akan datanglah ia pada hari kiamat nanti, pada hari kekangkan dengan kekang daripada api neraka. Dia kena kekang, yakni dia kena penjara di dalam penjara api neraka. Menyeru oleh yang menyeru di atas segala kepala segala makhluk pada padang mahsyar, yang mendengar oleh sekalian makhluk. Demikianlah bunyi seruannya. Apa dia? Inilah Fulan yang anaknya Fulan. Inilah Fulan bin Fulan yang mendatang akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu pengetahuan, yakni yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya banyak ilmu agama. Maka sayang ia, yakni rugi ia dengan ilmu tadi di atas segala hambanya, dan mengambil ia dengan ilmu pengetahuan itu akan upahnya daripada gaji, dan menukar ia dengan dia akan harga, yakni dia menjual agama. Jual agama macam tadilah. Bukan tak boleh jual buku agama, bukan tak boleh jual kitab Quran, bukan tak boleh jual barang-barang agama dah. Ya, sagi dia kata tak boleh jual kitab dosa, nanti jual agama, bukan lagu tu. Mana kata jual agama ni, dia tukar hukum Allah yang tersebut dalam Quran dengan hukum yang lain. Yang Tuhan suruh dia kata Tuhan tak suruh, yang Tuhan tak suruh dia kata Tuhan suruh. Ni. Maka dia dapat upah daripada perkataan dia itu. Ambil upah yang tu namanya menukar agama dengan harga, yakni dengan harga yang murah. Maka diazab seksa akan dia hingga diselesaikan daripada hisab. Sampai habislah segala yang dia
makan hasil daripada menjual agama itu. Kalau dia ada iman, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kalau iman pun dah tak ada, walaiyazubillah, kekal dalam neraka, jadi tentera munafik, jadi orang-orang munafik. Baik, habis. Kira-kira segala amalan segala manusia pada padang mahsyar maknanya duduk di dalam keadaan terseksa itu amat lama. Sekian-kian lamanya manusia duduk di padang mahsyar. Berapa lama manusia duduk dalam padang mahsyar? 50,000 tahun. 50,000 tahun akhirat. Yaumin kada miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Sehari di akhirat terasa seolah-olah 1000 tahun dunia. Sehari di akhirat kali dengan 50,000 tahun, berapa hari je. Tu baru ya satu seksa, belum seksa-seksa yang lain. Walaiyazubillah, berat. Baik, habis. Tanbihun, ini suatu penjagaan. Dikehendaki dengan laki-laki yang pertama yang pada hadis itu ialah daripada jumlah alim ulama akhirat yang berpangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada akhirat kelak. Titik situ. Wahai tuan-tuan, hendaklah kita bersifat dengan sifat-sifat yang pada laki-laki yang pertama ini, supaya termasuk kita di dalam jumlah mereka itu. Maka pada ketika itu jadilah tinggi pangkat kita pada hari akhirat kelak. Dan dikehendaki dengan laki-laki yang kedua yang pada hadis itu ialah daripada jumlah alim ulama yang ulama jahat yang rendah pangkat pada akhirat kelak. Wahai tuan-tuan, hendaklah kita mengambil ingat dan sedarkan diri kita supaya jangan bersifat dengan sifat yang kedua itu yang pada laki-laki, kerana banyak jatuh pada akhir zaman ini oleh alim ulama yang termasuk di dalam jumlah laki-laki yang kedua yang pada hadis tersebut itu. Maka apabila termasuk kita di dalam jumlah laki-laki yang kedua ini, nescaya menjadi menyesal dan malu kita yang amat dahsyat pada akhirat kelak. Baik, habis. Yang keenam daripadanya. Baik, kesimpulan dia apa? Kadang-kadang kita rasa ni terkena ke atas ulama' saja. Tapi kalau kita fikir, pasal apa ulama' tu jadi lagu tu? Ya, barangkali kita tak alim, juga tidak ulama', tapi kita menyekolahkan anak-anak di sekolah agama dengan niat supaya anak-anak kita tadi dapat kejayaan dunia, seperti dapat berjawatan besar, jadi penceramah terkenal, jadi menteri. Maka kita rasa megah bila anak kita boleh jadi hebat lagu tu. Belajar agama dah, belajar pondok dah, tahfiz dah, alim dah, tapi kita niat bapak ni niat supaya nak megah, maka terbawa-bawa ke dalam hati anak itu, dia pun ngaji nak megah juga. Ni sebab kita yang motivate anak tadi. Ini bab ni tak mau sembang besar lah bab anak-anak ni, ya Allah, takut. Bukan senang. Semata-mata rahmat Allah. Semata-mata rahmat Allah, ya. Baik, habis di situ.
Jadi bila kita dah hantar anak-anak kita ke sekolah pondok, umpamanya sekolah agama, umpamanya kita niat kerana Allah, kerana mencari limpah kurnia Allah, bukan kerana nak kemegahan, nak keduniaan dan sebagainya. Tiba-tiba anak tak jadi seperti apa yang kita niat, ya, maka itulah tandanya Allah menggugurkan dosa kita. Sekiranya kita redha dengan apa yang Allah takdirkan, ya, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita yang lampau-lampau. Kita dah ikut, dah patuh dah apa Tuhan nak. Allah suruh kita hantar anak sekolah agama, kita dah hantar. Tiba-tiba bila dia tua, dia terbalik tiang, dia tak minat agama, dia minat jadi rock and roll. Itu bukan salah kita lah. Kalau kita niat semata-mata kerana Allah, itu ujian pula bagi yang kita niat kerana Allah. Kalau dia jadi agama, dia jadi ulama pula, jadi ulama yang menjual agama dengan harga yang murah, itu lebih azab, itu lebih seksanya. Maka dua-dua tu tak pakai belaka lah sebenarnya. Jadi kita pasrah kepada Allah, pada pihak menjalani takdir Allah ke atas diri kita daripada mula hidup sampai kita mati. Hidayah ni milik Allah, kita tak boleh bagi hidayah. Tunjuk ni milik Allah, kita tak boleh bagi petunjuk. Kita hanya menjalani takdir Allah. Dalam arti kata yang lain, kita hanya boleh mendidik dia, menterbiah dia, menyekolahkan dia di sekolah. Tapi adapun hidayah milik Allah, milik Allah. Baik, habis. Yang keenam daripadanya, itu ialah hadis paling berat daripada hadis yang di atas. Masya Allah, ni lagi berat ni. Apa dia pula? Maka iaitu hadis yang meriwayat akan dia Muaz bin Jabal. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fitnatil alimi ay yakuna al-kalamu ahabba ilaihi minal istima'i wa fil kalami tanmiqun wa ziyadatun wala yu'manu ala sahibihi al-khata'u wa fis samti salamatun wa ghulmun wa minal ulama man yahzinu ilmuhu fala yuhibbu an yujada inda ghairihi fadhalika fi darkil awwali minan nari wa minal ulama'i man yakunu fi ilmihi bimanzilati sultani wa in rudda alaihi syai'un min ilmihi aw tuhuwina bi syai'in min haqqihi ghadib fadzalika fid darki tsani minan nari wa minal ulama'i man yaj'alu ilmahu wa ghara'iba hadithihi li ahli syaraf wal yasar wa la yara ahlal hajati lahu ahlan fadzalika fid darki tsalits minan nar. Wa minal ulama'i man yansibu nafsahu lil fatwa fayufti bila khata'il wallahu bi ba'dul mutakallifain fadzalika fid darkir rabi' minan nar. Wa minal ulama'i man yatakallamu bi kalamil yahudi wan nasara
liyaghzura bihi ilmuhu fadzalika fid darkil khamisi minan nar. Wa minal ulama'i man yattakhidhu ilmahu muru'atan wa nublan wa dhukran fil nasi fadzalika fid darkis sadis minan nari. Wa minal ulama'i man yastafizzahu az-zahwa man yastafizzahu az-zahwu wal mujbu. Wal ujbu tu ain, bukan mim. Kalau tuan-tuan punya macam huruf mim ganti dengan ain, ujub. Wala ujbu fa in wa'aza anifa wa in wu'iza anifa fadzalika fid darki sabi' minan nar. Fa 'alaika bis-samti fihi tuqallib. Bukan kau tu ghaib, tuqallibi bisamti fihi tuqallibi syaitan. Wa iyyaka an tadhaka min ghairi ajabin aw yamshiya fi ghairi arabin. Bermaknanya, yakni artinya, maksudnya jumlah daripada terkena fitnah daripada alim ulama itu terbahagi ia kepada 8 puak. Yang pertama puak yang adalah kalam, yakni percakapan itu paling kasih dan asyik kepadanya daripada nanti mendengar akan cakap orang lain. Maknanya kata dia nak orang dengar cakap dia nak dengar cakap orang dah sekali. Dia suka sangat kalau orang dengar cakap dia, tapi dia nak dengar cakap orang, no, tak minat. Ini ciri-ciri orang takabur. Dia rajin tegur orang, tapi orang nak tegur dia dah boleh takabur. Kita ada dah ni. Kita ni tak alim, tak ulama, tapi duk mengaji lah sikit-sikit. Kita ada dah. Kalau ada, jagalah. Ada belaka kita ni. Yang mula-mula pun dah ada dah. Mengaji kot mana kita pun tak tahu. Dan pada kalam itu usaha pada memperelokkannya dan menambahkannya. Dan padahal tiada diaman ampunyanya, itu akan salah pada kalam itu. Dan padahal diam itu keselamatan dan keuntungan. Maknanya lebih baiknya jangan banyak cakap. Kalau tidak penting, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah kau cakap yang baik ataupun duduk diam. Banyak cakap ni banyak salah sebenarnya. Yang kedua, setengah daripada puak alim ulama itu mereka yang menyimpankan dan menaruh akan ilmu pengetahuan itu pada diri mereka jua, maka tidak kasih dan tidak suka ia akan bahawa didapat akan ilmu pengetahuan pada orang yang lain daripada mereka itu. Maka jatuh daripada alim ulama yang semacam yang demikian itu. Jadi dah pun terjadi, dah pun banyak alim ulama macam tu. Maka alim ulama yang semacam yang demikian itu pada lapis yang pertama daripada neraka. Maka ialah jumlah alim ulama suk. Masya Allah, ulama yang jahat, dia kata. Hendaklah mengambil ingat dan sedar, jangan terjatuh pada jumlah mereka itu. Ni jenis orang yang tak boleh nak terima teguran orang, nak mengaku tak kerti dak sekali. Yang ketiga, setengah daripada puak alim ulama itu mereka yang adalah di dalam ilmu pengetahuan itu bersifat ia dengan kebesaran diri, yakni dia nak membesarkan diri dia. Orang lain semua jahil, dia seorang dia ialah yang alim.
dengan menempati kebesaran raja sultan, dan lagi pula dia ni duduk di pintu sultan. Orang ni pula suka sangat duduk bodek raja, duduk pemerintah. Mudah-mudahan dapatlah datuk ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, gaji ribu-ribu nak lagu tu lah. Maka apa raja kata ikut. Yang haram pun raja nak buat halal, yang tak boleh pun raja nak buat jadi boleh. Dengan sebab jadi jawatan kerajaan. Sebab jadi apa? Takut jadi apa? Mufti ke, qadi ke, hakim ke, menteri ke. Ya, tapi duk jadi penjilat kerajaan. Maka jikalau ditolakkan di atasnya akan suatu daripada ilmunya, atau dihinakan dengan suatu daripada haknya, nescaya marah ia, kerana sangat ia kebesaran dirinya, berbangga dengan kerjanya sebagai seorang yang dihormati, ya, qadi ke, mufti ke, pengarah jabatan agama Islam ke, menteri ke, tak kira siapa lah ni, bangga dengan kedudukan dia. Lepas tu orang lain tegur semua, tak boleh. Sebagaimana kebesaran sultan, maka alim ulama yang semacam yang demikian itu pada lapis yang kedua daripada neraka. Maka ialah daripada jumlah alim ulama su. Alim ulama su juga. Yang keempat, setengah daripada puak alim ulama itu mereka yang menjadi ia akan ilmu pengetahuan dan akan beberapa hadisnya. Yang gharib itu khas bagi ahli yang kemuliaan dan yang kenikmatan dengan kekayaan dua, kerana tujuan dunia mereka itu, dan tidak memikir ia akan ahli yang berhajat itu, ahli bagi pengetahuan itu. Maka alim ulama yang semacam yang demikian ini pada lapisan yang ketiga daripada neraka. Maka ialah jumlah daripada alim ulama su juga, ya, iaitu ulama duniawi yang mengumpulkan hadis-hadis kekayaan agar jaga, ya, agar jadi suka orang-orang kaya kepada dia. Akhirnya dapatlah habuan sumbangan berupa keduniaan, boleh pakai kereta mewah, rumah mewah, duit banyak, ya, dapat keduniaan dari orang-orang kaya. Akhirnya dia pun jadi kaya raya juga macam orang kaya tadi. Akhirnya tak cakap perkara murtad. Nak cakap perkara murtad pun tak berani, takut terkena ke atas orang-orang kaya, nanti kena terajang balik kampung, tak ada apa. Inilah dia, ya, fitnah ada ilmu. Baik, maka memberi fatwa ia dengan salah ia daripada segala nas ulama, dan padahal Allah Subhanahu wa taala itu murka ia akan alim ulama yang memberati diri dari mereka itu pada memberi fatwa dengan ketiadaan menghalusi dengan periksa akan segala nas ulama, kerana segan dan malas dengan yang demikian itu. Maka alim ulama yang semacam yang demikian itu pada lapis yang keempat daripada neraka. Maka ialah jumlah daripada alim ulama su, ulama jahat. Hari ini ni tuan-tuan dirahmati Allah, nak buat fatwa bukannya atas dasar kaji selidik. Nak buat fatwa wajib ke tak wajib ke, harus ke tak harus ke, bukan atas dasar kaji selidik, tapi atas dasar menerima arahan. Ini akhir zaman tuan-tuan, fatwa yang dikeluarkan bukan atas dasar Quran, hadis, ijma', qiyas, bukan juga di atas dasar kaji selidik, tapi di atas dasar arahan.
arahan pihak atasan. Maka duduklah umat di bawah kerosakan. Ada yang tegur pun tak laku, kena yang menegur pun cakap banyak kali pun orang tak faham. Habis tu ikut fatwa je lah. Nak ngulang cakap sampai 40 kali pun tak faham juga. Kita lawan. Dia orang kata kita gini. Bila kita tak lawan, dia seronok. Tu ustaz tu pun lagu tu juga, pakai juga. Inilah masalah. Baik, habis. Kita sambung tadi. Hari ni bukan keluar fatwa, keluar pak tua. Sudahlah. Kita serah pada yang lebih mengerti lah. Ini saya cakap ni umum, bukan benda-benda tertentu. Sebab saya bukan ahli. Jangan tanya nak tolong fatwa sekat mana. Bukan. Kita bukan ahli fatwa pun bukan. Habis kita nak fatwa lagu mana? Akhir zaman ni, kalau kita lihat benda tu tak boleh ikut, yang kita teliti daripada ilmu yang kita belajar, maka kita peganglah sungguh-sungguh. Akhir zaman ni kena pegang agama ni macam genggam bara api. Akhir zaman ni kalau kita nak pegang agama ni macam menggigit dengan gigit gigi gerham. Habis tu kita nak lawan. Bukanlah hari ni Sebab tu kata Imam Hanafi, jangan kamu berdiri di pintu sultan, wala taqumu fi babis sultan. Jangan kamu berdiri di pintu sultan. Kalau zaman dulu orang yang berdiri di pintu sultan sudah ramai pun hancur akhirnya, apatah lagi pada zaman ni. Zaman yang penuh dengan kerusakan umat dan kerusakan ulama. Nabi kata apa dia? Rosak negara kena rosak pemimpin. Rosak ni negara ni kena rosak pemimpin. Rosak rakyat kena rosak pemimpin. Rosak pemimpin kerana rosak ulama'nya. Bila ulama' dah rosak, pemimpin pun rosak, rakyat pun jadi rosak, akhirnya negara pun hancur. Ulama' sudah tidak ada amanah dengan ilmu yang dia ada. Ulama' pun dah ikut dasar-dasar tauhid. Akhirnya pemimpin makin teruk. Nak tahu ulama' tu sudah jadi rosak, pemimpinnya semakin rosak, pemimpinnya semakin mengarut. Maka rakyat makin susah. Rakyat makin susah mengamalkan agama, susah mencari sumber pendapatan yang halalan tayyiban mubarakan fi. Bahkan yang haram pun susah nak dicari. Akhirnya banyaklah perkara-perkara haram berlaku, pembunuhan, penyamunan, pencurian, rasuah, songlak, gelap mata, macam-macam ada lah. Punca daripada ulama' jahat. Ulama' jahat tu dia merosak, dia telah rosak. Dia rosakkan pemimpin, akhirnya rakyat pun rosak, negara pun rosak. Inilah dia. Rosak rakyat kerana rosak pemimpin kerana rosak ulama'nya. Ulama' dia tak berani nak menyebut yang hak. Sebut sekali kena pula. Duduk diam je lah, ikut apa pemimpin nak. Akhirnya rosaklah dia, rosaklah
pemimpin, rosaklah rakyat, terusnya rosaklah negara. Inilah dia. Ya, cakap susah, tak cakap susah. Cakap susah, tak cakap pun susah. Cakap itu memang cari susah. Akhir zaman ni memang susah, tak macam mudah.com. Baik, habis. Setengah daripada puak alim ulama itu mereka yang berkata-kata ia dengan cakapan Yahudi dan Nasara, yakni seperti ulama sekarang waktu bersyarah dengan bahasa asing, kerana kemegahan dan supaya disangka orang akan ianya itu orang yang sangat alim, kerana tujuan jadi banyak dengan dia oleh ilmu pengetahuan dan oleh syarahannya yang ajaib-ajaib. Boleh buat keluar bahasa itu, boleh buat keluar bahasa ini, megah dengan banyak. Boleh oleh bahasa. Macam-macam lah. Ya, sengaja bawa keluar itu, bawa keluar ni dengan niat nak tunjuk dia tu, macam-macam boleh. Tapi kalau atas dasar nak menyampaikan yang hak, kalau tak cakap orang tak faham, kena sebut juga. Kalau tidak orang tak faham. Hari ni ramai dia orang tak faham bahasa Malaysia, kena cakap orang putih, orang nak faham. Terpaksa cakap lah orang putih tu, tidak orang tak faham. Tu tak apalah. Bukan dengan niat nak tunjuk kata dia alim, tapi sebab nak kena cakap, sebab bahasa tu kalau cakap orang faham. Kalau tak cakap dia tak faham. Orang hari ni kalau kata kambing orang tak faham. Kalau kata kambing orang faham. Kambing dia tak faham dia. Kambing dia faham pula. Nak kena cakap bahasa orang putih juga. Cakap orang putih. Ya, dengan niat apa? Supaya orang kata dia itu penceramah kontemporari, ku tampau kau lari. Penceramah milenium, hebat nak lagu tu. Wa'ayazubillah. Di awal zaman berbeza dengan di akhir zaman. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Fitan fi Akhir Zaman. Awal zaman penceramah yang barakah itu ialah yang ramai muridnya. Akhir zaman orang yang melarikan diri dari guru. Ya, Imam Syafi'i pun dia sebut. Ya. Pada akhir zaman bergurulah kamu dengan guru yang banyak difitnah orang, yang banyak dicaci orang, dituduh orang sesat dan sebagainya. Bukanlah sesat sungguh, sesat pasal tak sama kemahuan pemimpin-pemimpin dengan ajaran-ajarannya. Baik, kita tak ulama, kita nak cerita ada ulama-ulama yang macam tu. Kita ni taklah ulama, kita ni budak baru belajar dia. Baru belajar bercakap. Baik, habis. Maka alim ulama yang semacam yang demikian itu pada lapisan kelima daripada neraka. Maka ialah jumlah alim ulama su. Dan yang ketujuh, setengah daripada puak alim ulama itu mereka yang menjadi ia akan ilmu pengetahuan itu akan sifat kemanusiaan dan kebesaran dan kemasykuran pada sekalian manusia jua. Maka alim ulama semacam yang demikian itu pada lapisan yang keenam daripada neraka. Maka ialah jumlah alim ulama su juga. Apa dia? Mencari kemasykuran dengan ilmu, mencari kemegahan dengan ceramah, mencari kekayaan dengan pengajaran agama dia.
Dan yang ke-8, setengah daripada puak alim ulama itu mereka yang menyungguh dan mendatang akan dia oleh kebesaran dirinya dan oleh ajaib-ajaib, ini bersifat dengan ujub pada diri. Dia rasa heran dengan kelebihan dirinya. Oh, ramai juga pengikut aku ni. Maka jikalau ia memberi nasihat kepada orang yang lain, nescaya membuat kebesaran pada nasihatnya, yakni membesarkan diri. Oh, saya kalau itu tidaklah saya. Dia nak kira dia tu pandai belaka lah apa pun. Nak kata pergi rujuk tempat lain, oh mantap, minta maaf lah, tak maulah. Bagi dia orang lain tak ada apa yang terror, dia terror sekali. Baik, Imam Syafi'i ni bila orang tanya dia tentang hukum, dia jawab, nanti dia akan cerita rujuklah pada ulama-ulama yang lain. Tu Imam Syafi'i, masya-Allah, wara', tawaduk, khudu' dia, takut pada azab Allah. Mana tahu kut apa dia kata tu salah. Orang hari ni apa dia kata tu betul belaka. Nampak orang lain semua salah, dia seorang betul ni. Ni bab hukum. Ya, bab hukum ni hakam. Bab kehidupan ni lain. Ya. Duk tekak bab ikan masin. Ikan masin apa paling sedap? Dak ai, ikan kedera lagi sedap. Dak ai, ikan duri lagi sedap. Tegas api dia, mulut dia. Ini masalah ni bab fatwa ni. Bab hukum hakam ni duk main-main. Dia menegakkan benda yang basah. Dan jikalau diberi nasihat orang akan dia, nescaya tiada menerima ia akan nasihatnya. Kalau dia nak terima pun orang yang lebih besar pada dia. Kalau dia tu mufti, mestilah yang menasihati itu ialah menteri agama yang nasihat. Kalau Pak Imam kita go halus siapa, gua siapa. Ini nasihat agama ni bukan senang. Kita pun ada takabur ni. Tuan-tuan ada. Rasa-rasanya kita ada. Tuan-tuan tu doa lah sama-sama kita ni. Ya Allah Ta'ala hilangkan sifat mazmumah ya dalam hati kita. Lagi tanda-tanda kita ni ada takabur. Sembahyang kita tak ingat Tuhan. Itu tanda-tanda kita ni ada takabur. Pasal hati kita selalu kabur dalam solat. Selalu kabur dari ingat Allah kepada ingat dunia. Kabur tu kabur. Kabur cakap orang Melayu Malaysia, kelambu, mata tak nampak rabun. Kabur cakap Indonesia, cabut lari. Hati selalu kabur dari ingat Allah dalam solat. Itu bermakna kita ada takabur. Ada kita? Allah, tentu ada kita ni. Tak tahulah aku ada wali dalam FB duk tengok ni, tolonglah doa kami yang banyak salah dengan Allah Ta'ala ni, agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kami. Ni duk cakap kat depan ni, ya, lagi banyak dosa ni, duk cerita kat orang, ya, dia sendiri pun tak tahu mana. Ya, tuan-tuan tolonglah doa, takut orang mati dalam keadaan takabur ni. Takut duduk dengan syaitan, takut duduk dengan iblis. Ni saya cakap ni bukan atas dasar saya lebih baik daripada tuan-tuan perempuan yang dengar. Barangkali tuan-tuan perempuan lebih baik pada saya. Tolong doakan saya ya. Saya sama-sama doa, takut nak tengok ni. Sehari habis kuliah berani balik. Baca takut, habis kuliah berani balik. Tu tanda dalam hati ada takabur. Jangan duk kata orang ada takabur, kita pun ada. Baik susah nak jadi baik ni, bukan senang. Baik, kita baca atas dasar muzakarah. Siapa nak keroh. Ni kita baca atas dasar muzakarah.
Mudah-mudahan Allah terlampau dosa saya dan dosa kita semua. Kita nak muzakarah ni, ya Allah. Kami ni hamba-Mu yang lemah, yang banyak dosa, nak muzakarah ni bukan nak mengajar. Takut dah nak baca. Takut tak mana dah tadi. Baik, alim ulama yang semacam yang demikian, kita ni tak alim, tak ulama, lagilah teruk. Kalau alim ulama pun teruk ni, kita ni tak alim, tak ulama, lagilah teruk. Tahu sikit-sikit pasal duk dengar-dengar orang duk mengajar. Alim ulama yang semacam yang demikian itu, yakni lebih-lebih lagi lah kita yang tak alim ini, yang pandai sikit-sikit agama, cakap pandai, buat dah, pada lapis yang ketujuh daripada neraka, wala'iyadzubillah. Ni paling dalam ni. Maka ialah jumlah alim ulama ini ulama jahat juga. Maka lazim olehmu, wahai saudaraku, kata Syekh Osman, dengan diam jua kulil haq. Dia kata apa? Nabi kata yaqulu khairan aw liyasmut, katalah yang baik ataupun duduk diam. Duduk diamlah lagi baiklah, duduk diam. Itulah dapat engkau mengalahkan dan mengerasi akan syaitan. Dan aku menakuti akan dikau akan bahawa jangan engkau tertawa-tawa dengan ketiadaan suatu yang menghairankan. Maknanya jangan kita suka tertawa-tawa, ya, jangan duduk seronok sedangkan kita ada duduk dalam dosa. Kalau tak ada suatu benda yang boleh mengembirakan kita dengan khabar akhirat, kita jangan ketawa, jangan duduk gelak. Kita tak tahu syaitan duduk gelak kita jadi geng dia nanti. Dan jangan engkau berjalan pada waktu ketiadaan suatu hajat. Jangan kita duduk keluar rumah kata ada apa-apa hajat, duduk rumah, stay at home kata. Bekas PM lama dulu. Arab kata alaikum bil uzlah, hendaklah kamu beruzlah. Ni zaman ni zaman uzlah lah. Boleh uzlah lah, ya. Tak boleh uzlah badan, jasad, uzlah hati. Baik, habis kita berhenti cakap tu dulu. Kemudian katanya, dan telah menas oleh Kitabul Kawud. InsyaAllah kita sambung pada malam besok. Baik, ni ada satu soalan. Benarkah waktu maghrib syaitan akan berkeliaran di luar rumah? Waktu maghrib, waktu senja, Nabi melarang di waktu senja itu masih berada di luar rumah, melainkan berjalan ke rumah-rumah Allah untuk mengerjakan ibadah seperti solat jamaah di masjid atau di surau, atau untuk pergi menuntut ilmu. Kerana syaitan ni dia tak berdaya nak menipu daya orang yang nak pergi rumah Allah di waktu maghrib. Tengah-tengah maghrib duk syok mancing. Kena rasuh hantu, pandai pula cari Pak Imam. Dulu Pak Imam ajak pergi masjid, hang tak nak. Lepas tu lega, pergi pula. Biar hantu tu tarik masuk dalam laut. Jangan duduk keluar. Tengah-tengah solat itulah nak keluar. Ya, Nabi larang yang pertama tengah rembang matahari. Tengah rembang tu lah nak keluar. Rembang bila? Tengah hari nak masuk zuhur tu. Matahari terpacak atas kepala. Masa tu lah nak keluar. Ini time syaitan duduk tengah buat projek full intercooler betul. Dia nak pergi rosak orang masa ni lah. Yang pertamanya waktu maghrib, yang keduanya waktu rembang.
Waktu rembang matahari terpacak atas kepala, tu waktu syaitan. Jadi waktu rembang tu sunat kita tidur. Dia nak keluar pula makan angin, mana-mana pergi sana pergi sini, kesana kesini, kesana kesini. Time rembang tu lah, time maghrib tu lah. Allah, janganlah masa tu. Baik. Jadi masa tu syaitan, iblis, syaitan ni berkeliaran. Dia nak balik rumah time rehat. Time maghrib tu dia nak balik, kita pun nak balik. Jangan langgar dengan dia, sudah. Baik. Sebab tu Nabi suruh tutup pintu-pintu, panggil semua anak-anak masuk rumah. Bila time senja, tutup pintu-pintu rumah. Dia tak boleh masuk ke jala-jala lubang-lubang rumah tu. Dia bukan jenis makhluk halus. Boleh juga, tapi dia ni ikut undang-undang. Bila pintu tutup, dia pun tak masuk. Dia masuk ikut pintu. Dia bukan macam penyangak kita ni. Setan-setan ni pun, dia jahat-jahat dia ikut undang-undang. Bukan macam manusia, jahat teruk pada iblis, jahat teruk pada setan. Setan jahat dia masuk rumah ikut pintu. Tapi manusia masuk rumah jahatnya, dia pecah pintu. Dia pecah dinding, pecah rumah kata. Itulah kata seorang wali Allah, jahatnya nafsu ni melebihi dari 70 ekor syaitan jahat. Ya. Baik, wallahu a'lam. Ni kita sambung kitab Faridatul Faraid. Buka kitab Faridatul Faraid, muka surat 17. Tak ni pun nak habis lah. InsyaAllah lagi 2-3 kali lagi kita hantar. Baik, buka muka surat 17, kitab Faridatul Faraid. Baris yang kedua, 4, 6, 7 daripada atas. Dan setengah daripada mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi, amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada mereka itu, ini mereka itu nabi-nabi. Hanzalah bin Sifwan, baca dengan Sifwan bukan Safwan tu. Hanzalah bin Sifwan. Hanzalah ni dia hidup pada zaman Zulkarnain. Adalah ia Hanzalah daripada Khalid dengan 100 tahun. Yang ni beza jarak antara Nabi Khalid dengan Hanzalah ni 100 tahun. Dan membunuhkan dia oleh kaumnya. Inilah dia orang Yahudi. Apa kecil dia tak ada, kerja dia bunuh Nabi. Dan wajib i'tiqad bahawasanya nubuah, artinya jadi Nabi itu tiada dapat bagi seorang dengan usaha. Jadi wali boleh berusaha. Apa rukun jadi wali? Rukun jadi wali 4. Rukun jadi wali itu 4. Kata Syekh Ahmad An-Nafis dan Durun Nafis. Yang pertamanya lapar, yang keduanya diam, yang ketiganya jaga, yang keempatnya uzlah. Lapar, diam, jaga, uzlah. Itu rukun jadi wali menurut kitab Durun Nafis. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nak jadi wali ni 4 juga rukun dia. Yang pertama apa dia? Yang pertama kena menuntut ilmu sekurang-kurangnya fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Yang keduanya hendaklah bertaubat nasuha dengan sebenar-benar taubat, dan jaga taubat jangan sampai terbatal.
Terbatal taubat bila kita terulang dosa. Yang ketiga, menerima bai'ah. Menerima bai'ah talqin wirid tarikat sufiyah. Ataupun kita kata menerima tarikat, menerima bai'ah tarikat sufi dari guru yang mursyid. Dan yang keempatnya ialah istiqamah beramal. Ya, istiqamah beramal. Baik, habis. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baik. Dan ada satu lagi pendapat ulama sufi, kalau itu pun tak ada, maka berselawatlah kamu ke atas Nabi sehari 10,000 kali dengan istiqamah. Sehari 10,000 kali. Paling panjang selawat itu ialah Allahumma salli ala Muhammad. Itu hak paling panjang lah. Hak pendek lagi banyak. Baik. Bila kita berselawat sehari 10,000 kali dengan sesungguh-sungguh hati, timbullah akan rasa kasih kepada Nabi, kasih sunnah Nabi. Mudah-mudahan akan datanglah waridat-waridat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Tapi nak jadi rasul, nak jadi nabi tak ada jalan. Pintu nabi, pintu rasul tak ada. Tak ada. Semata-mata itu adalah lantikan Allah semata-mata. Jadi wali ni ada. Cuma kita beribadah dengan niat nak jadi wali. Ada setengah ulama dia kata tak boleh niat jadi wali. Niat saja untuk mendapat keampunan dan keredaan Allah. Maka beramallah dengan amalan para sufi. Dengan niat nak jadi wali tu. Baik, habis. Dan jika melampaui membanyakkan kebajikan dan ibadah sekalipun, bahkan ia semata-mata kurniaan Allah bagi mereka yang dikehendakinya. Baik, habis. Dan wajib i'tiqad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan segala anbiya dan rasul dengan beberapa mukjizat yang dizahir akan dia daripada mereka itu, yakni yang dinyatakan pada diri mereka. Dan mukjizat itu pekerjaan yang mencarikan adat, yakni yang melawani dari adat kebiasaan yang nyata daripada nabi atau rasul, tak kala dibangkitkan dia, yakni diangkat menjadi rasul. Sebelum jadi rasul, kadang-kadang ada juga kelebihan dia yang mencarikan adat, maka tu namanya irhas. Setelah jadi rasul namanya mukjizat. Baik, habis. Tanda atas kebenarannya seperti berbelah, yakni mukjizat itu tanda di atas kebenaran mereka itu adalah rasul pilihan. Seperti berbelah bulan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertutur, yakni bercakap, kayu dan batu baginya. Dan terpancar air antara segala anak jarinya sallallahu alaihi wasallam. Ini semua namanya mukjizat. Mukjizat ni akannya maknanya ialah perkara yang melemahkan musuh. Tu asal kata mukjizat, perkara yang melemahkan musuh. Daripada ajaza ya'jizu, ajzan, mana kata kelemahan, yang melemahkan musuh. Dan wajib i'tiqad pula sabit karamah bagi wali-wali, bagi aulia, yakni sungguhnya ada karamah bagi wali-wali. Sabit mana sungguh ada karamah, kemuliaan
bagi aulia, yakni wali-wali, pada ketika hidup dan kemudian daripada mati mereka itu. Mati dah mati, dia pun ada lagi kat rumah dia. Dan itu pekerjaan yang mencarikan adat, yakni yang melawani kebiasaan adat yang nyata daripada orang yang soleh, ini wali-wali, iaitu orang yang mendirikan segala hak Allah Ta'ala, yang mendirikan tuntutan Allah ke atas dirinya. Bukan hanya mendirikan solat, mendirikan puasa dan sebagainya. Bahkan ini mereka amat berdisiplin dengan Allah. Kita mana ada disiplin? Tak ada disiplin kita ni. Syarat nak jadi wali ni kena penuh disiplin. Disiplin ni cakap Melayu kita ke cakap orang putih saya pun tak tahu. Dalam kitab Arab dia kata adab, memelihara adab. Adab ni berapa? Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, adab dengan kedua ibu bapa, adab dengan guru-guru, adab sesama Islam, adab dengan orang tua, adab dengan orang muda, adab dengan orang alim, adab dengan orang jahil. Ya, adab dengan orang Muslim, adab dengan orang kafir. Adab ni kita nak kena jaga, bukan senang lah tak jaga adab. Kita minum pun tak jaga adab, bukan? Makan pun berdiri, minum ni tak apa juga ada khilaf. Ni makan pun berdiri, makan buah tak apa juga ada khilaf. Tak apalah juga tu kalau halalan thayyiban, kalau tak tahu halal kata halal. Ya, kadang-kadang ada benda-benda yang kotor masuk dalam badan kita, tak kiralah melalui apa pun, sama ada dengan melalui makanan, melalui minuman, ubat, cucuk-cucuk, tak kiralah, semua itu boleh menjadikan kita bertambah hijab dengan Allah. Ya, ini kata ulama-ulama. Habis itu macam manalah kita nak berjalan sehingga terbuka pintu langit untuk kita masuk ke hadrat Allah. Tak berjumpa oleh kita, tak berjumpa. Baik, habis. Dan wajib i'tiqad bahawa ada bagi Allah Ta'ala malaikat, dan mereka itu beberapa hamba Allah. Hamba Allah Ta'ala yang dipeliharakan mereka itu daripada mengerjakan maksiat, lagi suci mereka itu daripada segala sifat manusia. Jadi tak sekali-kali mereka bersifat dengan sifat kemanusiaan seperti makan, minum, tidur, berak, kahwin dan sebagainya. Tak. Dan mereka itu amat banyak. Tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu melainkan Allah Ta'ala jua. Dan bahawasanya kepala-kepala mereka itu, ni ketua-ketua malaikat itu 4, iaitu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Izrail. Israel tak ada Israel bukan nama malaikat. Israel itu nama Nabi Yaqub alaihi salam. Dan setengah daripada mereka itu hamalatul arsh, artinya beberapa malaikat yang menanggung arsh Ar-Rahman. Dan mereka itu sekarang ini 4 malaikat, dan pada hari kiamat 8 malaikat. Dan setengah daripada mereka itu mereka yang wajib ketahuikan atas jalan tafsil, yakni secara terperinci atau secara detail ataupun secara persatu. Maknanya di antara para malaikat itu wajib kita kenal secara satu persatu. Dan mereka itu 10 malaikat, 4 kepala-kepala yang dahulu, ini yang disebutkan di atas tadi, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail itu. Dan mereka itu 10.
Empat kepala-kepala yang dahulu dan Munkar dan Nakir yang bertanya keduanya akan segala orang mati, dan Ridwan dan yang menunggu syurga, dan Malik yang menunggu neraka. Dan Raqib dan Atid, satu pada kanan mukallaf dan satu pada kiri, menyurah keduanya akan sekalian kebajikan dan kejahatan. Ini semua dah tahu belaka, saya baca laju je lah. Dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Setengah daripadanya Taurat bagi Nabi Musa, dan Injil bagi Nabi Isa, dan Zabur bagi Nabi Daud, dan Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib i'tiqad bahawasanya afdal sekalian makhluk itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang afdal kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Dan yang lima ini dinamakan mereka itu ulul azmi. Apa dia ulul azmi? Orang yang kuat keazamannya dalam menyampaikan dakwah kepada manusia. Kemudian maka segala rasul yang lain daripada mereka itu, lepas 25 ni 20 orang tu pula. Kemudian maka segala nabi yang bukan rasul serta berlebih kurang mereka itu pada Allah Ta'ala. Kemudian segala kepala-kepala daripada malaikat. Kemudian maka segala yang tinggal daripada para malaikat. Kemudian maka segala sahabat-sahabat, dan mereka berlebih kurang pula atas martabat mereka itu pada Allah Ta'ala. Maka afdal mereka itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini selepasnya. Maka ini selepasnya Umar Al-Khattab. Maka ini selepasnya Sayyidina Uthman Ibn Affan. Maka ini selepasnya ialah Sayyidina Ali atas tertib khilafah mereka. Maka 6 orang yang mencukupi 10 orang yang disukakan mereka dengan syurga, yakni orang yang diberi jaminan syurga. Dan mereka itu ialah Talhah bin Abdullah, dan Zubair bin Al-Awwam, dan Abdul Rahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zaid, dan Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Kemudian tabi'un, artinya segala yang mengikut sahabat-sahabat Nabi, artinya segala yang berjumpa dengan mereka itu, yakni yang menjadi murid kepada sahabat-sahabat, itu namanya tabi'in ataupun tabi'un. Maka ahli kurun semasa dengan mereka itu, yakni selepas daripada itu, ialah orang-orang yang hidup sezaman dengan mereka. Itu dia antara orang-orang mulia di sisi Allah. Antaranya para habaib, keturunan Nabi ni wajib kita kasih, kita kena hormat pada mereka. Ni ini hari orang kutuk keji para habaib sebab tak tahu hukum. Artis dia puji, Habib keturunan Nabi dia keji. Ni siapa aja ni, Yahudi dan Nasara lah, timbalannya Wahabi dan Syiah. Itulah yang duk ngajar kita ni supaya benci Habib, benci Maulid Rasul, benci hadrah qasidah yang dia dagu dengan rock. Ada tak di tempat kita orang lagu tu? Baik, habis. Dan bermula jahil dengan kelebihan anbiya atas segala malaikat, dan umpamanya itu tiada mencederakan pada iman. Ini tak apa, tak rosak iman. Maka telah menyebut Suyuti, yakni Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang mengarang kitab tafsir Ibn Kathir itu, tafsir fi Jalalain,
Dan banyak ni kitab dia. Kitab dia tak kurang 200 judul. Dia menghafaz tak kurang 200,000 hadis. Ni Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Daripada Subki. Siapa Subki ni? Itu seorang ulama besar yang mengarang kitab Jam'ul Jawami', iaitu sebuah kitab usul fiqh dalam mazhab Syafi'i. Namanya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Itu maksud makna Subki itu. Dia sangat alim dalam mazhab Syafi'i. Dialah yang antara orang yang melaksanakan fidyah tafa'ul untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Ulama besar, mengarang kitab, hebat alim. Dia pun buat mari zaman lani, hadis pun tak hafal, senang-senang hukum orang sesat buat fidyah tafaul untuk mayat. Suka-suka engkau lah. Baik, apa dia kata? Bahawasanya jikalau diam seseorang selama-lama umurnya tiada terlintas pada hatinya melebihkan Nabi atas Malik, nescaya tiada menanya Allah Ta'ala daripadanya di dalam akhirat. Maknanya, ya, orang-orang yang tidak mengetahui jumlah para anbiya dan kelebihan-kelebihan mereka itu di sisi Allah, maka itu tidak salah. Ya, tak akan ditanya pun. Ya. Baik, habis. Kita berhentilah dulu setakat tu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. Tuan-tuan tanda, dan wajib i'tiqad bahawasanya Nabi kita itu daripada bangsa Arab. Ya, ila akhirih wallahu a'lam. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والله أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.